is actually the problem is self-confidence. So ramai orang fotografer kata, who am I? Saya mana tak sampai, tak sampai lagi. So that's kind of common answer yang saya dapat lah, saya selalu dapatkan. Macam they feel they are not good enough. Tapi from what you are saying, that's nonsense, right? If you, again, I keep using this word passionate. If you betul-betul kita passionate pasal kita punya fotografi dan kita nak kongsikan, kongsikan dengan dunia, this is the way to go lah. Kita publish buku ataupun buat exhibition. I can encourage buat exhibition. So fresh. So fresh. So fresh, so fresh. Assalamualaikum, salam sejahtera rakan-rakan kat luar sana. Anda masih bersama kami dalam Kongsi Talk Show. Untuk rakan-rakan kat luar sana yang tak pernah tahu tentang Kongsi Talk Show ni, korang boleh follow kita orang melalui laman YouTube ataupun Facebook kita orang, youtube.com ataupun facebook.com/Kongsi Talk Show. Buat masa sekarang ni kita orang dah keluarkan berpuluh episod dan bermacam-macam guest yang kita orang dah panggil untuk kita sama-sama kongsikan pendapat dan untuk korang lebih dapat, orang kata apa, dapat lebih pengetahuan tentang macam mana pergerakan industri seni visual kreatif dekat Malaysia. So kalau ada sebarang komen, sebarang pendapat atau cadangan atau korang rasa nak tengok siapa-siapa yang berada menjadi sebagai salah seorang guest kita orang ni, boleh je komen kat bawah tu dan insyaAllah kita akan cuba layan satu persatu dia. Dan untuk hari ni kita ada seorang lagi tetamu dalam industri fotografi. Kita nak dengar macam mana pengalaman dia, macam mana permulaannya dalam ni dan apa sebenarnya kehendak dan kerja hakikinya. So kita tak nak lengahkan masa, kita kena letak tamu untuk perkenalkan ini. Assalamualaikum. Nama saya Azul Adnan. Fotografer. Mungkin kat luar sana ada yang dah kenal Abang Azul. Mungkin ada yang dia boleh tengok ni baru kenal kan. So boleh tak Abang ceritakan sikit tentang apa trivia lah, sejarah daripada mana asalnya, macam mana permulaan fotografi ni kan. Saya masa bila saya muda-muda kecil dulu saya minat art dengan muzik. Okay. Tapi fotografi tu masa saya tahun 20-an lah saya start ambil gambar, tapi cara seronok-seronok lah, bukan serius kan. Hanya bila saya kerja Dekat company tu saya dalam company tu dah jadi pekerjaan untuk kena ambil gambar. So saya kerja dalam department communications. So mula-mulanya saya punya job function dulu nak buat website. Ni zaman dulu ni, cerita tahun 95-96 ni. Masa internet kat Malaysia baru nak wujud. So saya buat design, update website, manage the website lah. Tapi lepas tu slowly banyak lagi pekerjaan-pekerjaan lain ataupun responsibility lain termasuk sebagai fotografi dan video dan multimedia lah, buat presentation. So sejak situ baru saya seriously belajar pasal fotografi ni daripada segi kamera, setting semua tu. Baru saya kira serius lah, because it's part of the job kan. Masa tu So actually kalau ikutkan Abang Azul buat apa sekarang? Adakah menjadi fotografer sepenuh masa ataupun ada kerja hakiki yang lain? Saya bekerja sebagai pensyarah, dekat nama dia guest lecturer lah. So bukan full time, guest lecturer dekat college ni, multimedia college, nama dia The One Academy. So saya mengajar fotografi dekat situ. So dia bukan course fotografi, dia bukan major lah. Bukan major. Course dia adalah macam digital media design, illustration, benda-benda macam ni. Tapi dalam course tu ada subjek fotografi. Dia basic lah fotografi. So student semua required lah to learn about photography. Dan macam mana abang boleh start secara seriusnya, orang kata apa,
dah sampai tahap produce barang sendiri, Oh, rather than orang kata apa, buat produce gambar ni untuk kerja. okey. Um, so cerita dia bila saya dah kerja company dia dah bertahun-tahun dah 20 tahun lebih dah. Lepas tu saya rasa itulah ikut macam passion tau. Saya ada passionate sangat sebab fotografi ni. Saya pun dah kira dah letih lah dunia korporat ni macam-macam lah ada kan. So I left the company, so saya start mengajar. And then at the same time saya buat saya punya own freelance punya Okey. punya kerja. It's because I think kalau nak kata apa, is to do with, again, very passionate about the photography that saya rasa saya nak buat something for myself. Okey, Kan, faham. bukan saja kita buat sebagai kerja kan. Jadi kerja saya kena ambil gambar corporate event, sorry, untuk company, tapi ni saya buat untuk diri sendiri. So basically sekarang ni macam mana abang bahagikan masa di antara orang kata apa, kerja hakiki tu dengan fotografi untuk diri sendiri ni? Uh, Adakah secara kerap uh, memotret ataupun macam mana? Untuk saya kira bernasib baik jugalah, kerana yang saya mengajar ni dia ikut semester. Kalau semester tu ramai student intake, Okey. saya mungkin ada 4 ataupun 5 kelas dalam seminggu saya kena Okey, mengajar. So satu kelas tu 3 jam. So Uish, satu kelas 3 jam lama. dulu 4 jam, saya pendekkan sikit 3 jam. So kadang-kadang tu macam semester yang baru lepas ni ada 2 kelas saja. So saya pergi 2 hari saja dalam seminggu. So kira ada banyak free time lah. 2 free time tu saya tupukan kepada saya punya personal project lah. Okey, ni kita nak sentuh sikit bab pandangan secara peribadi So lagi sekali disclaimer untuk orang luar sana, apa saja yang kita bincangkan, apa saja yang keluar pada mulut saya dan mulut tetamu kita orang ni adalah based on kita punya own experience dan juga pendapat peribadi. Kalau ada orang-orang kat luar sana yang tak setuju dan tak puas hati, korang boleh je komen, tapi tolonglah komen dengan fakta. Boleh je kita create argument, tapi kita nak benda tu berfakta supaya argument kita tu lebih sihat, lebih cantik kan. So untuk Abang Azul sendiri kan, Abang Azul sebagai seorang lecturer yang mengajar dalam subjek fotografi kan. So apa pandangan Abang Azul dengan orang kata apa, the new generation of photographers yang abang sendiri ajar? Adakah diorang ni betul-betul duduk dalam kelas tu sekadar macam kalau dulu kita, zaman saya SPM, kita orang ada grade SAP tu kan, saja ambil periksa. So adakah mentality tu wujud dalam kelas? Ada. Itu memang ada. Oleh kerana itulah dalam saya punya example ni, course yang saya mengajar dia bukan photography course kan. So student tu terpaksa ambil subjek fotografi ni, kena ambil lah kan. So memang ada setengah student tu yang dia buat kerana dia buat, dia tak minat lah orang kata kan. Tapi ada juga yang pada saya nampak memang ada bakat dia. Bukan dia ada interest, and also dia ada bakat dia. Ada juga setengah student tu dia memang dia dah dia sebagai fotografer, maknanya dia suka shoot, dia dah ada kamera sendiri. Ramai student dalam kelas-kelas saya kebanyakannya tak ada kamera. Bila datang kelas, because tak ada kamera, tapi alhamdulillah sekolah ni ada kamera, dia boleh pinjam. Dia boleh pinjamkan kamera lah. So most of them dia tak pernah pegang kamera pun. Dia ambil gambar dengan phone sahaja kan. So tapi saya nampak yang setengah-setengah tu yang cuba tu dia memang minat and memang bakat tu ada. Okay, itu pandangan Abang Azul dari segi dalam classroom. Kalau macam saya difahamkan Abang Azul ada shoot dekat street apa semua kan. So apa pandangan Abang Azul sebagai orang yang orang kata apa, boleh dipanggil dah lama dalam dunia fotografi ni dengan generasi sekarang ni, bila Abang Azul pergi on the street tu tengok macam mana attitude budak-budak ni, adakah satu benda yang sangat sihat ataupun di sebaliknya? Okay. Saya firstly pada saya lah dah lama saya dah buat street ni, saya nampak
makin ramai yang suka buat street ataupun involve, and to me that's good. I like, sukalah. So, saya suka kerana dia apa kata brings up the photography community dalam KL ni lah specifically kan. So memang that's good. Daripada segi pemuda-pemuda lah orang kata kan yang baru start ni, I see that pada pandangan saya okey je. Mungkin adalah satu dua tu yang agak agresif sikit daripada cara dia ambil gambar tu. Tapi itu adalah style masing-masing. Because ramai yang saya tengoklah dia suka emulate ataupun copy style-style macam American photographers kan, style-style macam tu, which is good. Kalau kita nak start nak belajar, memang kita should try to get influence ataupun emulate or copy. Tapi after that, insyaAllah kita cuba buat kita punya own style lah. Tapi itu akan makan masa lah. Tapi pada pandangan saya kenal juga ramai juga yang budak-budak ni zaman ni yang dekat street ni lah. So I think they're okay lah. Okay, just that maybe a hand, one or two a bit aggressive. Itu bukan sorry. Itu pun bukan pandangan saya. Ada ramai yang lain, fotografer lain yang ceritakan kepada saya lah. Itu je lah. Saya tak ada Itulah pasal banyak komen lah. saya perasan juga pasal saya bukan street photographer, tapi minat tu ada. Kadang-kadang keluar ni untuk pergi ke street ni untuk macam nak cuci mata tu sekejap. Pasal kita memang dah kerja hakiki ambil gambar hari-hari kan. So kadang-kadang tu macam kita nak cari, kita nak bagi fresh idea daripada apa yang saya shoot sebelum-sebelum ni. Saya banyak shoot untuk news. So jadi bila keluar tu jumpa rakan-rakan yang baru ni, kita rasa seronok pasal bila terfikir balik 10 tahun lepas tak macam ni. 10 tahun lepas boleh jadi ramai tapi dia jarang ramai tu. Ni macam tiap-tiap minggu ni dah macam tiap minggu ada parti ni apa kan. Tapi which is good. Kira betul juga apa yang Abang Azul cakap kan. Lagi ramai, the more the merrier sebenarnya kan. At least kita yang boleh dah tergolong dalam yang dah senior sikit ni kan. Bolehlah orang kata apa, dapat new ideas daripada budak-budak ni juga. Pasal diorang ni lebih laju sebenarnya daripada kita kalau nak ikutkan. Mungkin pasal zaman saya rasa teknologi sedikit mudah untuk dapat. Sekarang ni lagi semua boleh Google dah dapat je contoh gambar semua kan. Okey, itu dari segi kita dah dengar sendiri daripada Abang Azul, daripada dalam classroom macam mana pendapat Abang Azul, daripada luar on the street sendiri yang bukan student lah apa semua. Pernah ke tengah-tengah shoot tu jumpa student? Ada. Oh, ada. Okay. Student daripada sekolah kan. Ada satu dua tu yang memang jadi dia memang minat street. Selepas saya kelas lah. So saya jumpa dia syukur dia ikut jalan, kita jalan sekali. Ada seorang tu daripada Penang tu, dia pernah datang KL shoot. So semua student, ex-student, tapi pula dia bukan ambil course fotografi, tapi after the course dia memang betul-betul passionate pasal fotografi. Ada juga satu dua student tu yang dia punya career jadi photographer. Walaupun course dia bukan betul. Alhamdulillah lah, cantik lah macam tu. Okey, saya ada perasan kalau tengok pada poster-poster Abang Azul sebelum ni, Abang Azul ada terlibat dengan buat mini workshop apa semua, lepas tu outing dengan fotografer wanita apa semua kan. So macam mana penglibatan Abang Azul dengan community tu sendiri? Adakah di-invite ataupun Abang Azul yang create benda-benda ni? Dia campur lah dua-dua. So macam kalau saya invite tu, kalau macam Fuji Film dia ada ajak invite saya buat workshop lah. So macam hari tu kat mana dah lupa. Hari tu kita buat dekat Petaling Street punya area kawasan tu. So bila Fuji minta saya run photo walk, so saya selalu think of a topic lah. Apa topik kita nak fokus on. So my walks bukan photo walk in Petaling Street. Bukan. So macam hari tu saya buat nama dia City Lights. So saya bagi tahu Fujifilm kita buat photo walk malam, because dia tak selalu buat malam kan. So kita buat malam. So kita punya base was dekat hotel 4 Points dekat Sheraton Petaling Street kat situ. So dia buat
apa tu, dia ada bilik, so saya buat briefing dulu, tunjuk explain pasal apa yang kita nak cari uh, in night photography on the streets. So after that kita pergi dekat Lalaport punya area, datang situ. So that's macam one idea. InsyaAllah hari Ahad akan datang ni saya satu lagi photo walk Fujifilm, tapi ni dekat Kuantan pula. Okey. So Kuantan, so saya ada contact seorang kawan kat sana, nama dia Mus. Saya tanya apa ni, dekat mana saya boleh shoot semua. Saya pun lama sangat tak pergi Kuantan. Lama sangat, memang tak ingat dah. So tak apa, tapi saya pun banyak research lah. Memang saya Google, tengok YouTube semua, saya research tengok. And then because kat Kuantan tu, Pekan Kuantan tu ada satu art street lah, famous, banyak-banyak street. So that's why pada saya nak tumpukan fokus photo walk ni untuk shoot colour. So saya set colour. Bandel kat situ lah. Kat situ? Ah. Dah lama tak masuk Kuantan, betul tak? Pukul berapa? Hari apa? Oh. Saya pergi Friday, Cantik lah tu. Saturday okey lah tu. Cantik lah tu. Aduh, okey, kena bawa beg banyak sikit. So saya nak tumpu kepada apa tu, colour. Tapi colour saya bukan, how I want to teach is bukan you see something colourful, you shoot street art colour. It's like to learn about dalam composition kita tu, kita kena pilih tau apa yang colour tu kena macam matching tau, atau coordinated. So ada complementary colours ataupun analogous colours. So benda macam ni yang saya akan ajar. So because of that, saya punya title untuk Kuantan ni, nama dia Kuantan Colours. Something like that. So topik-topik tu kena dengan the subject matter tu lah. Which is saya rasa bagus juga bila kita buat macam it's a simple outing sebenarnya. Yes. Kita gather kawan-kawan ataupun kita buat invitation poster, apa semua orang akan datang apa semua. Tapi bila ada topik ni, dia jadi macam semua orang akan jadi ada assignment tau. Yes. Macam kita kena hunting gambar-gambar macam ni. Yes. So dalam masa yang sama ada satu pengisian yang berbeza daripada kita buat outing, photo walk, 100 orang datang, semua shoot blindlessly kan. Lepas tu come up dengan macam okay, tak ada hasil. Kan? Pasal saya perasan juga banyak outing yang sebelum-sebelum ni dia buat, tak kisahlah dia buat street outing ke, dia buat macam street high fashion outing, ada model ke apa kan. Mostly saya tengok sekarang ni dah makin ramai organisers yang terbuka dengan kita letak satu tema supaya kita ni tak adalah shoot membabi buta kan. So kalau macam tu semua orang boleh buat outing dan semua orang boleh join the outing. So kita nak tengok apa outcome dia selepas pada tu kan. Kita nak bagi value lah to the participants for joining this photo walk. Macam you kata lah, kalau kita tak ada tema, tak ada konsep apa, anybody can just shoot apa-apa. Betul. What is the objective? Kan tak ada. Kalau kita bagi tema ataupun konsep, okay, kita cuba shoot macam ni, kita cari benda-benda macam ni. Nice kan. Terus apa, bagi saya sendiri pun saya rasa macam peluang-peluang dan pendekatan-pendekatan macam ni sangat bagus untuk orang kata apa, bukan sekadar untuk newcomers baguslah, dia kena join, so dia dapat kenal dengan lebih ramai kawan, lepas tu dia dapat kenal dengan orang-orang yang dah ada pengalaman apa semua. Which is kadang-kadang saya pun akan join benda-benda macam ni pasal untuk refresh. Pasal kita dah lama tinggal, lepas tu macam ini kena join ni benda-benda macam ni kan. Kadang bila sampai kat seat tu kita macam pegang kamera dah tak tahu nak shoot apa. Sipalah kamera pergi lepak mamak kan. Selalu jadi macam tu bang. Lalu dah sampai sebelum matahari keluar ni, dah sampai KL ni, pusing, ambil angin dulu, jadi nak keluar kamera kan. Tiba-tiba dia macam tak tahu nak shoot apa kan. Padahal dah plan ni kat rumah nak shoot apa, nak shoot dekat mana, nak background macam mana, kita dah plan kan. Sampai dia tiba blank. Tu yang end up dekat mamak depan siap. Mamak tu. Yusof Zakir. Itu biasa. Yusof Zakir tu. Itu biasalah. Satu lagi cerita pasal mamak ni kan. Saya pun duk perhati daripada zaman-zaman dulu lagi. Bila terkeluar sebagai fotografer dalam satu kumpulan ataupun grup, kita jumpa member-member kita, tarik semua. Dulu-dulu lah, saya tak minat sangat nak join grup-grup ni oleh kerana most of the time, the topik yang dia cakap tu mostly about gear tau. Camera gear kan. You guna lens apa, you beli dekat mana. Pada saya itu, saya tak interesting lah, because saya more kepada content of the photographs. What is it you are shooting kan. So a lot of the time zaman dulu saya kurang-kurang sikit mix lah. I mean,
lepak-lepak dengan this group. But I notice baru-baru ni dah throughout the years, topik ataupun nak cerita, nak cakap-cakap pasal gear ni dah kurang dah, which I think is great. So sekarang saya suka lepak dekat River of Life, makan bas tu kan. Saya makan tu kalau bas. every weekend adalah photographer. Duduk lepak aje dua-dua lepak. Kita cakap pasal benda lain, topik-topik. So saya enjoy. Memang saya enjoy suka jumpa kawan-kawan geng. Tapi zaman-zaman dulu semua pakai gear. Betul. Pasal saya pernah tergolong dalam grup-grup tu dulu kan. Bila lepak itulah waktu meracun segala barang tu kan. Yelah. Dia bagi pakai tu. Macam lepas ni kita nak shoot, kau pakai je kamera ni. Tak apa, macam alamak ni racun ni kan. Tapi lama kelamaan saya fikir macam, apa benda aku dapat sebenarnya. Aku dapat tahu pasal gear ni aku boleh baca buku je. Exactly. Kan kita nak keluar. Dan waktu tu saya rasa rakan-rakan saya ni kita orang jarang dapat berjumpa. So bila kita orang buat outing ni, itulah masa kita orang nak berbual apa semua kan. Tapi saya kekalkan benda tu dulu, pasal saya ada pernah buat dulu 6 tahun betul tu ikut saya buat Ramadan Street Combat. So setiap kali bulan Ramadan saya akan organize benda ni. So kita orang pilih daripada kita orang pernah buat kat Coket, kita orang buat kat dekat apa Jalan Tar apa semua kan. Ni masa bulan Ramadan, masa tengah buka, sebelum buka puasa. Sebelum buka puasa. So kita orang akan buat majlis buka puasa sekali beramai-ramai, pasal masuk semua kena bayar. So dah dapat t-shirt apa semualah. Dan saya try untuk bagi tahu diorang macam bawa seminimal yang boleh. Satu body, satu lens pun dah cukup. Pasal kita tak nak macam dulu sekali dengan tripod, bag besar semua kan. Bila berhenti orang baru nak shoot, dia baru buka bag, pilih lens apa nak pakai kan. So kita orang try ubah. Saya cakap dengan kawan-kawan saya, kita kena ubah ni cara pembawakan kita ni supaya we are a street photographer. Kita nak shoot gambar street, kalau kita bawa bag besar-besar, bawa lens panjang ni, kita bukan orang akan notice kita. So kita tak boleh nak shoot dengan freely apa semua kan. Lepas tu bila start dapat kenal dengan Cik Ahmad Azhar apa semua, so Cik Ahmad macam bagi kita orang pendekatan yang lebih lain pula. Dia kata macam kau kena tahu rule, kena tahu law apa semua, tak boleh suka-suka nak shoot orang apa semua kan. So kena faham benda-benda macam ni. So start pada tu kita orang try buat untuk okay, kita buat perjumpaan yang lebih ilmiah. So kita borak pasal macam, okay, kau ada projek nak buat, jom kita kembangkan idea tu kan. Which is sekarang saya nampak benda tu wujud. Budak-budak baru ni bila lepak dengan diorang kan, diorang akan cerita macam, bang, kita orang ada satu projek ni nak buat, tapi kita orang macam tiba-tiba stuck. Idea tu tak boleh nak pergi. So bagus lah. Kenapa? Budak-budak sekarang dah boleh berfikir macam tu. Saya rasa macam zaman saya dulu macam, aduh, wasted lah kau ni. Balik-balik cerita pasal lens lah apa semua kan. Bila nak shoot macam, kau kena pakai 1.2. Kalau tak dapat gambar macam ni. Macam, aduh, ini semua wasted kan. Betul. Tapi best lah benda I pun tu. notice sekarang pun they talk about projects, talk about dia macam nak buat buku ataupun lah, benda macam ni memang best. Kita nampak ada development lah daripada segi our mentality in the photography. Saya perasan buku ni. Saya tahu buku ni dah agak berbulan rilis. So cuba abang ceritakan sikit tentang buku ni sebenarnya. So buku photobook saya memang dah bertahun-tahun dah nak buat. Lama sangat nak buat projek buku-buku ni. Tapi selalu ada lah sebabnya, sibuk lah, this lah, that lah, whatever lah, you know. Tapi sejak buku ni saya publish tahun last year, actually dah setahun lah, Ogos 2023. So sebelum Ogos tu mungkin bulan tahun ujung 2022, saya ada ambil banyak gambar lah. Saya selalu ambil gambar kan. Tu January 2023 tu, masa tu lah, the November, December, January, that those few months tu, saya bukan tiba-tiba tak more apa kata fokus ataupun more excited bila nak ambil gambar hujan malam. Dua benda tau, dia malam ni mesti hujan. Saya tak tahu kenapa, tapi benda tu dah lama dah ambil, tapi macam baru bulan-bulan tu saya macam okay, saya suka sangat shoot. So saya ingat lagi macam bila saya kat rumah kan, makan dinner lepas maghrib, makan dinner dengan family bila hujan je, saya tutup my wife, okay, kejap lagi saya nak keluar tau. Dah macam tu kan, dia excited. So and then bila saya dah ambil gambar-gambar ni, bila saya balik rumah, tengok komputer, edit semua, saya rasa
happy tau, rasa satisfied. Selalunya kita ambil gambar kalau kita shoot mungkin 200 gambar ke, dalam 200 tu mungkin 2-3 je yang memang pada saya suka guna perkataan strong, a strong image. Tapi saya buat ni tahu banyak juga yang saya feel satisfied. Mungkin dia dua benda tau. One thing is, I'm not saying that I became a better photographer. Bukan. I'm saying that my way of seeing atau way of thinking about photography, dia develop tau, dia berubah tau. Daripada segi, oleh kerana saya pun suka buat reference ataupun tengok photobook yang lain, yang the famous books kan. So saya get a lot of inspiration dan motivation kan tengok. So saya rasa gambar-gambar ni saya puas hati. Dan nanti masa I think it's about time saya kena buat buku lah, because dah ada bahan-bahan tu, dah ada. Saya think tu masa tunggu apa lagi ni. I'm talking to myself, I think it's about time. So that self confidence became very strong during that time kan, early 2023. So saya buat, and then benda ni self publish, so saya kena semua duit keluar sendiri lah. So it's savings apa yang kita ada, kita buat. So saya semua buat sendiri benda ni. So saya design sendiri, and then tapi saya buat banyak research online, cakap macam mana size, nak tengok pasal printing process, colour semua. Tapi because I wanted to keep the cost down, so bukanlah high quality paper, dia basic je. Dia punya basic je. So that was my thing lah. So I think buat buku ni mungkin 3-4 bulan je nak buat buku ni. So betul-betul saya macam really get down to it, you know what I mean? Betul-betul. So, saya jumpa printer ni saya tak ingat siapa, mungkin Pian lah, because sebelum tu saya duk cari kawasan Pudu tau. Ke Pudu banyak printer-printer kan. Mungkin Pian ke somebody told me kita cuba Seri Kembangan, kawasan Seri Kembangan. Dia kata dekat situ more affordable lah dia punya printing lah. So saya pun pergi, saya Google je, cari Google, jumpa 1-2 kedai lah, tanya minta quotation, saya bandingkan dengan Pudu. So memang Seri Kembangan tu better rates lah. So I pergilah jumpa dia, so saya buatlah buku tu. So it's all personal, singular punya passion lah. So kalau macam katakanlah orang kat luar sana nak mendapatkan buku ni kat mana bang? Buku ni sekarang kalau kita pergi macam kedai-kedai Zon 3, Riwayat, semua ada, banyak kedai. Alhamdulillah saya ada satu kawan ni, dia pun produce buku, dan dia tolong distributekan buku saya. So alhamdulillah. So sekarang because of him, the buku saya boleh dapat dekat Kinokuniya. Oh nice. Pasal dah ada ISBN kan. Itulah. So kedai-kedai yang besar ni macam Kinokuniya, Sutaya semua ni memang susah nak masuk kalau you are self-published book. The only way to get in there is melalui distributor ataupun publisher lah, kalau ada company yang publish kan. So my friend ni dia dapat distributekan lah untuk saya kepada Kino. So alhamdulillah saya dapat. Siapa ramai juga budak-budak kita, bukan budak-budak lah, geng-geng kita dekat Malaysia ni yang publish buku, tapi kita kebanyakannya jual sendiri ataupun di kedai-kedai kawan-kawan lah. So susah I nak think nampak. so this is a good topic tu. Benda ni because saya rasa saya nak galakkan tau kita fotografi Malaysia ni to try to produce buku-buku yang kita cuba jual in the big stores, because I know ramai sangat yang buat self-publish ni, buku ni, dia one thing is volume dia sikit, tak banyak, and then like you say lah, jual dekat either personally ataupun online. So what it means is that the rest of the world will never know about your book. And kita nak cuba bangunkan let the world know that we Malaysian photographers exist, number one. And then number two, kita, in my opinion, there are a lot of very good photographers in Malaysia. Pada pandangan saya lah. Bukan dinafikan. So kalau kita bandingkan negara kita dengan Indonesia ke, Thailand ke, Japan, jangan cakap lah. Semua these countries memang dia punya community dia dahsyat. Producing. Community dia memang dahsyat. Kita a bit behind lah.
walaupun we have produced books dah bertahun-tahun dah, ada dulu-dulu betul. dah ramai dah orang tu, tapi tak banyak. And then like you say lah, kebanyakan sekarang dia buat self-publish secara kecil-kecil sikit-sikit, jual Jual sendiri online ah, ataupun kedai kawan-kawan. that's right. So we try to what I hope is, okay, the only way for this, kalau kita nak kata nak ada explosion of published books, photo books, kita kena start to approach the publishers tau. I personally tak approach publisher macam MPH ke siapa tu, because they have, from what I understand lah, publisher tu dia tak akan nak buat buku macam ni because to them maybe it's not sellable. Betul. Kan, tak ada Betul. profit kan. Tapi kita cubalah nak tukar dia punya mindset, nak kata, hey look, actually these photo books are popular and there's a niche market for it tau. Itu kedai Sutaya kan, Sutaya dekat Bukit Jalil kan. Baru-baru ni dia ada buat macam fotografi punya talk ke exhibition kan. So they are quite I think proaktif daripada segi nak promote photography, local photography, because dia punya a few months ago dia punya purchasing manager dia ada contact saya. Dia nak buat, saya buat exhibition dan dia nak jual buku, tapi masa tu saya tak dapat distribution, tak dapat masuk lagi dekat situ. So for me, Sutaya adalah satu example where they are very encouraging to promote local photographers. Dia boleh bagi tahu saya, dia nak cuba tolak. Nice. Pasal mungkin tak ramai orang kat luar sana tahu. Saya pernah dengar Sutaya tu tapi saya tak pernah pergi. Even mall pavilion Bukit Jalil tu saya tak pernah sampai. Lalu je, tak pernah masuk kan. Besar gajah, mau letih lah nak jalan situ, aduh. Pasal kadang saya pelik pasal apa, saya sendiri sebagai seorang fotografer yang orang kata apa, nak kata senior sangat tu taklah kan. Tapi bila saya keluar daripada Malaysia ni, saya tengok orang luar punya mentality ni, diorang keep on producing walaupun dia rasa orang cakap macam bila tengok gambar macam gambar ni tak cukup matang lagi, tapi saya ambil daripada pendekatan yang berbeza. Saya cakap macam mungkin benda ni akan jadi ongoing project, tapi dia nak ada proof yang dia buat. Pasal apa? Bila saya fikir balik, orang-orang yang buat macam ni, dulu saya tak pandang diorang ke arah situ. Maknanya pendekatan yang macam kita ada proof yang kita dah buat, and benda ni ongoing, dah print. Macam abang buat ni kan, volume 1, mungkin ada volume 2 lepas ni insyaAllah kan. Pasal saya tahun lepas mengalami satu detik hitam dalam sejarah fotografi saya. Di mana saya ada beberapa work yang masih ongoing. Lepas tu nak dijadikan cerita, bulan 2 tahun lepas saya punya Google Cloud ni di wipe. Habis. So saya punya work selama 17 years tu tak ada. Macam mana boleh berlaku macam mana? Kesilapan saya sendirilah, pasal saya beli cloud daripada third party company. So saya tengah nak buat macam new e-filing, so saya nak clearkan saya punya hard disk semua. So saya nak susun baliklah hard disk ni gambar apa, job apa, projek apa kan. So niat saya adalah untuk saya nak pakai cloud tu selama setahun saja. Pasal memang bayaran dia untuk tahunan. So saya bayar untuk setahun. Saya load semua gambar saya tengah buat e-filing, semua hard disk saya dah format. Format yang menggunakan Mac Journal format, maknanya dia totally gone. Lepas tu by the time saya nak download balik semua gambar, saya dapat download hasil-hasil kerja new saya selama 6 tahun. Itu saja yang saya sempat. Yang lain tak ada. Kenapa the time? Tak, dah expire you punya tu? Belum expire lagi. Betul? Belum lagi. Tiba-tiba saya buka, saya punya cloud dah tak ada. Saya punya cloud dah kosong, dah tak ada folder, tak ada apa. Lepas tu saya contact diorang punya IT services tu, tak reply dah. Maknanya saya kena scam lah. Habis bang. Habis. So saya ada ongoing project yang dah almost 6 tahun, 7 tahun saya buat. So habis. Gambar tak ada. Gambar tu masih ada, tapi yang dah termasuk dalam website dan juga yang saya dah upload dekat IG, semua dah ada watermark. So bila orang invite saya untuk buat exhibition, diorang nak gambar tu, saya macam alamak, saya tak boleh print gambar ni. Kalau saya boleh print tapi story dia dah berbeza. Saya ada jumpa terselit dekat folder-folder lain kan. Sepian-sepian gambar tu, tapi dia bukan the original story. Dia dah lain. So macam tu bila saya tengok bila orang buat buku
walaupun orang lain komen belum cukup matang kan. Saya cuba saya cuba nak ubah mentaliti saya sendiri, di mana bagi saya matang atau tak, layak atau tak, bukan terletak kepada orang yang akan tengok. Pasal orang yang tengok tu dia interpret dia lain. Betul. Mungkin orang lain tengok, okey. Ha, Ya. ha. So bagi saya personal mungkin ada orang yang tak setuju, tapi itu korang punya hal lah. Bagi saya dah tengok macam-macam jenis buku, even dekat Kursi Hub KL pun ada banyak buku yang saya dah tengok, and ada je yang mula-mula bila saya tengok macam rasanya dia boleh buat lagi bagus ni. Mungkin ada gambar yang dia tak keluarkan lagi. Betul. Mungkin ni volume 1. Ha. Mungkin kat volume 2 dia akan keluarkan apa semua kan. Yeah. So bila tengok kawan-kawan dekat Indo, kawan-kawan dekat Thailand, Cambodia apa semua, diorang keep on producing. So ada 2-3 orang saya tanya dekat Indonesia ni, diorang bagi saya jawapan yang saya dah terfikir. Yang saya rasa macam betul kot kenapa diorang buat macam ni. Bila tanya kenapa korang 3-4 bulan sekali keluar satu buku, 3-4 bulan sekali keluar satu buku kan, tapi series yang sama, gambar berlainan. Dia kata ni kita nak ada orang kata apa, live proof yang kita orang dah buat. Pasal kita fotografer, the end part untuk seseorang fotografer ni adalah print. Betul. Maknanya kita dah habiskan cycle kita sebagai seorang fotografer. So dia orang print. Yeah. Macam okey. Maknanya saya pun dah terfikir, cuma saya nak dapatkan confirmation. Kenapa diorang buat macam ni? Pasal diorang sangat aktif buat benda macam ni kan. Tapi bila saya tengok dekat Malaysia pula, maaf cakap kawan-kawan kat luar sana lah, ada beberapa orang yang saya pernah berborak tentang macam kenapa tak publish a book. Okay, first diorang cakap duit, kita faham. Yeah. Kedua, susah nak cari publisher. Macam bagi saya publisher tu adalah perkara terakhir. Pasal kenapa kita tak self publish je? Buat zine. Buat zine pun boleh, pasal kita gambar kot. As long as kita print dan kita produce, rasanya orang boleh tengok benda tu, rather than orang nak tengok dekat website atau dekat IG apa semua dia. Memanglah sekarang banyak orang menggunakan IG dan Facebook sebagai website sendiri kan, tapi bagi saya lebih pada ortodok. Saya nak benda tu ada proof. Print, saya boleh pegang, saya boleh tengok kan. Pasal ada setengah orang yang saya jumpa, buku tu dia dapat dia cium dulu. Bau dulu betul dia buka kan. Dia addicted dengan bau buku tu kan. So tapi macam bagi Abang Azul sendiri kan, pandangan secara peribadi lah. Apa yang Abang Azul rasa macam ramai fotografer dekat Malaysia ni masih orang kata apa, tidak mengambil langkah untuk publish, print and publish. Firstly, saya totally setuju. The end result of photography is actually either a book ataupun exhibition. So saya memang nak galakkan lah semua buat ada this journey lah orang kata kan. To answer your question, pada pendapat saya pun dah cakap dengan ramai fotografer pasal nak menggalakkan buat buku. Is actually the problem is self confidence. So ramai orang fotografer kata who am I? Saya mana tak sampai lagi. So that's kind of common answer yang saya dapat lah. Saya dapatkan macam they feel they are not good enough. Tapi from what you are saying, that's nonsense, right? If you, again I keep using this word passionate. If you betul-betul kita passionate pasal kita punya fotografi dan kita nak kongsikan dengan dunia, this is the way to go lah. Kita publish buku ataupun buat exhibition. I encourage buat exhibition. So I feel that's the problem. Yalah, mungkin kalau masalah kata I nak buat tapi I tak ada duit lah apa, dan money is something, there's many ways to do it lah. One is you can try to find sponsorship. Ini pun saya belajar daripada kawan saya. Dia kata actually you boleh approach tau company kata saya nak buat buku, because company ada duit CSR tau. Kalau you punya buku tu, kalau you boleh pandai spin your concept or your subject matter, pula dengan company tu kan. You can achieve, boleh insyaallah boleh dapat tu bantuan. So there are many ways of doing getting money for it lah. The other way, of course, you approach directly kepada publisher. Can be a small publisher.
mungkin dia akan bantukan untuk pay for the Saya printing. rasa sekarang ni ada banyak kot independent publisher Yes, yang yes, memang bukan company besar, small company, tapi diorang ni keep on mencari produk untuk diorang keluarkan yes. ataupun diorang nak tolong pushkan ke mainstream punya ni kan. Tu yang macam kadang pelik. Adakah Abang Azul sendiri fikir macam diorang ni menjadikan benda tu sekadar alasan, memang dia betul-betul alasan sebab kekangan, ataupun dia macam nak play safe je bila orang tanya, so dia bagilah jawapan klise tu. Kerja tu, mungkinlah. Tapi ada juga, apa tu, I had ada jawapan tadi, ada blank Okey. blank, tiba-tiba blank tu. Pasal, dia tak mau buat kan. Okey, ada juga ramai yang pada pandangan saya lah, ada macam kata, enthusiast kan, foto enthusiast ni, dia suka buat, ambil gambar, dia suka post dekat social media and that's it. And I nak galakkan these people, kata, kalau you everyday you post gambar you dekat Facebook ke Instagram ke, dan kawan-kawan ni kata, oh cantik lah, like, oh cantik, oh where is that, oh cantik, so nice, so beautiful. Every day you watch tu, every week, every month you post like. I mean, sampai bila kita nak buat macam tu kan? Tapi I notice that some people, they just like it like that. Macam that makes them happy. Cukup, alhamdulillah. I mean, it's up to you lah. It's an individual thing lah kan. So some people dia kata okay lah, start tahap, that's what, untuk kata pada saya lah, panggil dia enthusiast, yang hobbyists. So dia memang dia tak, tak rasa tak perlu nak buat buku because it's not their area of interest. Mungkin lah, mungkin betul juga, mungkin kan. So saya tengok macam, saya pasal buku ni keluar waktu KLPF tahun lepas. Yes, betul. Just timing dia kena dengan tu je. So untuk orang-orang kat luar sana yang tak pernah tahu tentang buku Jalan by Abang Azul ni, so boleh dapatkan, dah ada dekat Kino dah ada dekat Kino, dah ada dekat Riwayat, dah ada Zone dekat 3, Zone 3, lepas ada tu Tokosu. Tokosu. So kalau macam nak jumpa Abang Azul sendiri secara personal, mungkin every week Abang Azul ada dekat area KL tu lah, boleh cari kan. And sebenarnya rupa-rupa street photographer kat KL ni tak susah pun kita nak ingat. Dia senang je, pasal every week hampir orang yang sama yang berada di jalanan of KL ni kan. Dan bila kadang-kadang saya keluar tanpa bawa kamera tu saja, nak pergi melayan pagi-pagi kan, tengok macam kadang terperanjat macam ramai. Ada, untuk saya personally, ada bagus dan ada tidak bagusnya lah kan. Di mana bila pasal saya diajar untuk pergi one person, supaya gambar kita tak sama dengan orang lain kan. Pasal kadang-kadang bila kita ikut outing ni, kita jalan, semua pun jalan, tengah browsing, seorang berhenti, semua berhenti, seorang kat kamera, semua kat kamera. Tapi kadang-kadang bila saya tanya diorang balik, kata macam, kau tahu tak aku shot apa? Tak tahu, abang berhenti, saya berhenti lah. Tak boleh macam tu. Mata aku tak sync dengan kepala otak kau, so kena faham kenapa macam tu kan. So better tanyalah kan, sebenarnya abang berhenti ni shot apa kan. So lagi bagus, pasal kita akan create satu conversation, punya session, supaya kita boleh berbual. Kadang-kadang kita bukan nak ambil gambar sangat pun kan, kita just nak macam kita nak mingle, dapat kenal kawan-kawan baru apa semua kan. So Abang Azul sendiri tadi ada cerita tentang buku ni, dia malam dan hujan. So koleksi-koleksi dalam ni korang boleh dapat, tebal gak buku ni. Actually dekat Shopee pun ada tau. Tapi Shopee ada I think under Riwayat ataupun Tokosu. Kalau you masuk Shopee, you just Google nama saya, Azul Adnan, keluar lah ni. InsyaAllah. So senang nak dapat. So kalau korang rasa nak pasal saya kenal, bukanlah nak kata saya kenal, tapi saya tahu dekat luar sana ada orang-orang yang saya tahu, diorang ni suka collect buku. Tak kisahlah buku daripada well known photographer ataupun orang yang tak pernah dikenali ke apa kan. So kalau korang rasa korang belum ada lagi ni, boleh try dapatkan ni, Jalan by Azul Adnan. So bang, saya nak tanya sikit lah. Orang kata apa, mungkin abang ada sedikit nasihat ataupun pendapat kepada adik-adik ataupun anak-anak yang baru dekat luar sana, yang nak berkecimpung dalam bidang fotografi ni. So apa sebenarnya yang diorang perlu ada dan tahu?
Photography ni is, bila saya mengajar pun, saya always tell my student, it's actually about seeing, apa yang kita, pemandangan kita, pemikiran kita. So it's not nothing to do with gear, kamera, tak kisah apa kamera you guna phone tak apa. So pada saya is actually first kita kena cuba train mata kita untuk nak cari scene-scene yang menarik ataupun yang whatever lah, meaningful kan. So that kita kena understand benda macam light, kita understand benda macam colour, contrast, shadows, all this kind of thing kita kena. Benda ni dia hanya akan berlaku bila kita ambil banyak gambar. So kita my advice lah, jangan worry about apa kamera I need to buy. Kalau you memang you tak ada kamera sekarang ni, tapi you minat, guna phone. Guna phone tu, you kita ambil banyak gambar. Everyday you keluar, you ambil gambar. And then also, you kena benchmark lah. Maknanya kita compare kepada professional punya gambar dalam internet lah. Kita tengok. Because kalau kita ambil gambar shot sendiri sahaja, kita tak tahu apa bagus, apa tak bagus. We think our gambar is good, but it's actually rubbish. Kan? Betul. So it's always, kalau kita serius sebagai nak jadi photographer, kita benchmark. I always do. And sekarang pun saya memang saya suka collect buku sendiri. Saya ada banyak, tak ada banyak lah, ada lah collection buku kecil. So I selalu tengok buku-buku ni, get inspiration, get ideas. Oh, macam mana dia shoot, macam mana dia punya composition. Then I go out, try to emulate that kind of thing. So that's my advice. Actually, shoot a lot, and then after a while, kita tengok that kita punya what we see. Okay, macam ni. Ada satu famous quote daripada what's her name? Now I cannot remember her name. Dorothea Lange. Dorothea Lange. Apa quote tu? Dulu saya ada batch tak bawa pula. The camera is an instrument that teaches you to see without a camera. Yes, Okay. very famous quote. So apa makna? The camera is an instrument that teaches you how to see without a camera. So what it means is, kalau kita ambil gambar selalu, ambil gambar, kita gunalah, this is an equipment, the phone ke, and then kita ambil gambar, dan lama-lama tu bila kita dah biasa ambil gambar dan kita daripada segi composition, kita tahu light semua cantik semua, lain kali bila kita jalan tak guna kamera, dah jalan je kita tengok, itu kalau saya ada kamera cantik tu, ini menarik ni. So we are already seeing as a photographer. That to me is what makes you a good photographer. That to be able to see and recognize, itu pada saya Dan pendapat simpan saya. benda tu. Pasal kadang-kadang saya rasa macam ada benda yang kita tengok, benda tu was not meant to be captured. Yes. Kita capture pakai mata je, dan kita terus scene kan dia macam, ni kalau jadi gambar aku letak kat dinding. Okay, ngam betul. Tapi kita tak bawa kamera pula kan. Besok datang dah tak dapat dah. Saya banyak kali lah saya tengah drive, ni selalu ada satu hari saya drive dekat highway Duke, ni petang, baru habis hujan, jalan dia basah lah, betul sunset, matahari orange, it was the most beautiful thing. Tengah drive, I'm driving towards the sunset, tak boleh buat apa lah kan, drive je lah, tengok lah. Alhamdulillah, Masya Allah. Itulah dia kadang-kadang. Okay. Pasal kita nak bagi orang-orang kat luar sana ni untuk lebih faham kan, sebenarnya segala benda yang kita buat ni kita tak boleh nak ambil mudah pun. Setengah orang macam beli je lah kamera, pergi je lah shoot. Pasal kalau orang tanya saya pun macam bro, saya nak start shooting, nak buat, tak kisahlah apa pun saja nak buat kan. Kata any tips, macam yang penting you happy tak? Dah. Nothing else matters. Keluar, you ambil gambar walaupun sekeping, you keluar satu hari suntuk, pagi sampai petang, balik rumah ada sekeping gambar. Happy tak? Happy kan? Dah cukup. Orang lain tak boleh cakap apa dah. Pasal apa? Apa yang you buat, macam abang keluarkan buku ni kan, bagi saya dia jadi macam kita je yang tahu kenapa kita buat ni. Mungkin orang akan tanya apa signifikannya buat benda-benda macam ni kan. So macam abang Azul sendiri kan, mungkin ada setengah fotografer dia ada senang cakap dia ada kiblat-kiblat dia lah kan, siapa yang dia idolize kan, apa semua. Macam Abang Azul sendiri, siapa yang memberikan banyak inspirasi dan pembawakan Abang Azul sampai ke sekarang? Okay, dia sebenarnya bila saya
start fotografi dulu bila saya dalam umur 20-an, 30-an. So, saya tak ada heroes tau. Saya tak ada saya punya orang kata idols lah photographer ni kan. Because I wasn't macam deep into that photography world orang kata. Lain lah kalau daripada segi, kalau you tanya saya pada dari segi art ataupun music, saya tahu dia punya history. Okay. Because saya memang minat. So saya tahu lah tanya ni semua. Tapi fotografi saya tak. Only bila baru-baru ni, bukan baru-baru, bila dah start seriously ambil gambar, then only I start to discover ataupun learn, okay, siapa yang photographer yang famous, yang that resonates with me kan. So basically sekarang ni kalau nak tanya siapa yang photographer saya minat, of course lah kata daripada segi street, you have your the fathers kan, macam Henri Cartier-Bresson, you know, this kind of people kan. So saya suka dia macam Saul Leiter. Saul Leiter pun dia quite recent that he became now very popular in Malaysia. Quite recent dah. Dia pun kalau you tengok cerita dia bila dia umur dah tua dah, 70 lebih, 60 ke 70 ke, dia baru they discovered his works. So dia start tahun 50-an 60-an sebagai fashion photographer. So dia shoot cover untuk Vogue, Harper Bazaar semua tu. Tapi because he shot colour, so zaman 50-an 60-an ni colour photography was not considered serious photography, only black and white. So he memang shoot banyak, tapi banyak gambar-gambar dia tak develop, yang dia punya personal project lah. So only bila tahun 1980s ke or 1990s ke, bila he's already very old, people start, then they produce his start to print his works, and then orang kata, oh, this is a master of colour. Then baru towards the end of his life lah, you know. So he's one, and then nanti baru ni pun saya baru beli satu buku Ernst Haas. Ernst Haas. Buku ni pun sama, dia style dia lebih kurang macam Saul Leiter. So dia pun nama buku ni is called Ernst Haas Colors 1952, 1962, something like that lah. Memang cantik buku dia. Ini satu tip saya hari tu baru share dekat Facebook. Kata saya dekat Amazon dia ada macam free shipping tau. Some barang-barang dia free shipping ke Malaysia. So saya beli buku ni. Memang berbaloi lah, dia 30 US, which is 135 ringgit. Kalau you beli kat Kino dia 200 lebih. Kino marah pula. Anyway, so that's one. But the other photographer that I like, nama dia, I kata his name is right, Ara Güler. Okay. Araguler. Dia orang Turki. He's a photojournalist, Turkish photojournalist. Dia dah tak ada lah, dah meninggal dah. So I bought one book. Nama book dia just Istanbul. Araguler's Istanbul. And dia memang semua gambar dulu lah, 50-an, 60-an. Saya suka sangat black and white yang historical. Gitu. Saya suka classic. So itu saya enjoy. So that photo book I like, and I get inspired. So saya suka just flip through, tengok. Dia dapat inspirasi lah. Ada a few, I cannot think lah. There's quite a few photographers that I memang admire lah. Sekarang ni. Okay. Banyak nama-nama, ada antara nama yang saya tak pernah dengar. Which is, at least saya pun dapat new input. Bolehlah Google lepas ni kan. So Abang Zul, ada kita pun dah sampai di penghujung ni kan. Saya nak minta Abang Zul macam bagilah Abang Zul punya, orang kata apa, pendapat personal ni. Apa harapan Abang Zul dalam industri kita ni? So I think ada macam mention tadi lah. So saya berharap that kita sebagai Malaysian photographers ni work kepada cuba produce buku dan buat exhibition, supaya one is actually kita mesti build up our own self confidence, and number two is sebab kita bandingkan dengan jiran-jiran kita Indonesia semua, kita masih kebelakangan. Betul. So, and I feel that's a shame because there are so many talented photographers in Malaysia. Memang. So, but nobody knows about us kan. I mean, I tahu lah, tapi tak banyak kan. Kita je yang tahu. Kita je. Kita macam shot sendiri kan. So, saya memang cuba nak galakkan kepada fotografer kita ni, cuba try to produce something and also get it distributed. So, jangan kita buat
buku ataupun zine, kita jual dengan kawan-kawan je. Tak mencukupi. Kita cuba nak market it. So kita kena pandai lah. This is the business side of it lah. Either you promote it on your social media, tapi you kena, and what you want to do is try to sell it overseas. Itu soleh-soleh. Kalau kita tak dapat masuk kedai buku yang besar, at least kita personally also can try to sell overseas. Macam semua ni tahulah pasal hashtag lah, kita this, kita cuba try to make some connection with some people so that people can buy directly from us, so that people in other countries kata, I got this book from this photographer from Malaysia. Where is that? Then okay, then kita spread the word lah, kata. So that is my hope lah. Saya kalau saya pernah buat dah few talks, bila saya punya talk tu saya cakap benda yang sama juga. Saya cuba nak encourage kita buat. Like I said, the end result of a photographer is print. Kan, it's prints in whatever form, it can be a newspaper, it can be a magazine, it can be the final cycle of any photographers in the world. Kan, pasal rasanya ramai yang akan setuju benda yang sama, because macam saya sendiri pun macam memang plan untuk buat buku ni dah lama. Lepas tu bila gambar dah hilang, dia dah macam okay, so kena start balik all over again. But then benda tu saya rasa macam ini adalah learning process, learning curve saya. So walaupun saya tak belajar tentang foto, saya dapat belajar tentang masalah kalau saya kan hadap kenapa pergi percaya kepada scammer kan. Itulah dia, So kena scam. kawan-kawan kat luar sana jangan ulang apa yang saya buat. Memang sangat tak tahulah, careless lah benda tu kan. So macam okay, final bang, last betul-betul last ni kan. Saya perasan buku ni volume 1. So apa next plan sebenarnya? Adakah buku ni akan keluar volume 2? Benda yang sama atau macam mana? InsyaAllah saya memang nak plan tu, saya purposely buat volume kat situ. Memang niat saya nak buat setahun sekali lah satu. Tetapi tahun ni memang sibuk gila. Tapi alhamdulillah sibuk bagus because saya sekarang ni buat 2 projek. So satu projek tu buku juga. Okay, this is a different book. So buku ni saya bekerja dengan seorang lagi fotografer, nama dia Grace Ho. So saya dapat grant. Ni cara nak dapat duit. Cara nak dapat duit nak buat buku. Ada banyak juga yang company-company yang bagi grant. So kita kena ikut dia punya social media, because the only way they announce pasal grant is through the social media. Betul. So ikut macam Think City, My Creative Venture, Cendana, benda-benda macam ni. So most kadang-kadang grant dia ada kepada art. So tapi fotografi dia boleh masukkan di bawah kategori art ataupun education. Dia boleh masukkan di bawah education. Kalau kita buat documentary fotografi misalnya kan, atau kita nak capture let's say a certain aspects of the city, kita nak preserve for educational purposes. Dia boleh jatuh bawah tu. So projek yang saya buat sekarang ni, baru ni, grant dia di bawah Think City dan PNB Merdeka Ventures. So ni company yang Merdeka 118 lah. Dia ada company tu. So saya dapat grant ni untuk saya punya proposal lah, buat buku black and white photographs, nak shoot kawasan yang mengelilingi Merdeka 118. Menarik. So tajuk buku ni atau tajuk projek ni Under the Shadows of Merdeka. So ada 2 makna lah. So kalau kita tengok, kalau tower tu tinggi kan, so kalau matahari pagi ataupun petang, dia punya shadow dia panjang. So shadow dia tu, dia cover ataupun mengelilingi kawasan yang saya dengan Grace pergi shoot. So under the shadows. And then the other meaning is that dia reference kepada Merdeka lah, tahun 57. Maknanya kita tunjuk what does KL look like today compared to since kita independence. So all macam kedai-kedai lama ada ke, kedai baru ada. So kita tengok apa kita punya development ataupun progress. So projek ni sepatutnya buku tu nak kena siap by Merdeka lah, Ogos, tapi dah ada delay sikit. So tapi tak apa, Ogos 30 ni, Ogos 31 dengan 1 September, Friday to Sunday, kami akan ada exhibition gambar-gambar daripada buku ni.
dalam Stadium Merdeka. Oh, nice bang. So dalam Stadium Nice. Merdeka ni dia ada dua bilik lah. So one of the small rooms there kita akan ada exhibition ni. So this is under by the request of PNB Merdeka Ventures lah. Because this is one of the deliverables of the grant. So grant tu kita ada 3 deliverables. Satu tu kita ada buat workshop dengan 2 sekolah. Okay. Satu tu buku. Satu lagi exhibition. So these are the deliverables of the grant. So this is the exhibition punya part. Yang workshop tu semua dah buat dah, selesai. The last one will be the book. So the book sekarang ni insyaAllah kita punya target, mula kita miss target 31 Ogos, kita nak buat 16 September. Itu pun mungkin tak sempat. So mungkin ujung September kot yang paling awal yang dapat publish buku ni lah. So that is one project. The other project I buat dengan Pian lah. Tak tahu ada Pian ada cerita tak? Itu besar punya group exhibition. Nama dia Jiwa Membumi, and dia insyaAllah akan diadakan di Bank Negara Sasana Kijang Gallery. Itu memang so benda ni yang mengambil masa lah. So saya tak boleh buat lah volume 2. Tapi Yalah, pasal benda ni pun saya rasa mengikut pace sendiri. Betul. Kan. So macam kalau rasa macam kita nak cuti kejap, dia cuti lah. Which is benda tu saya rasa bagus juga untuk kita sebagai fotografer, dan dalam masa sama kita produce something. So kalau macam kita terlalu nak letakkan komitmen tu, kadang-kadang dia akan end up kita sini tak puas hati. Dah print ni, dah jual ni, kita pula tak puas hati. Kan? Betul juga cara tu kan. Okay. So untuk orang kat luar sana, korang dah dengar beberapa date yang Abang Azul dah bagi tahu. Kita sebenarnya, saya sendiri pun tak pasti episod ni akan keluar selepas bulan 9 ke bulan 10 ke. So kalau keluar bulan 10 dah terlepas lah. Tapi at least korang dah tahu apa heads up yang Abang Azul tengah buat sekarang. Tahun ni tak ada volume 2, so korang dapatkan volume 1 dulu. Dan next project ni yang Abang Azul mau ceritakan tu tentang apa? Merdeka. Merdeka tu. And please check out nanti insyaAllah bulan 10 kalau tak salah saya kan, yang exhibition dekat Yang Bank Negara. Bank Negara bulan 10. bulan 10 yang yang sepatutnya awal lagi kan. Itu pun delay banyak. So please check out nanti kan. Kita nak ucapkan, saya nak mewakili Kongsi Talk Show untuk nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Abang Azul kerana sudi meluangkan masa. Terima kasih ajak saya, invite me for this exhibition. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. So dapat juga dengar sedikit pengalaman daripada orang yang saya anggap dah agak lama lah dalam industri kan. So untuk korang kat luar sana, sebarang pertanyaan, cadangan, dan kalau rasa ada benda-benda yang korang nak buat untuk penambahbaikan, korang boleh je komen dalam laman YouTube ataupun dalam Facebook kita orang, youtube.com ataupun facebook.com/Kongsi Talk Show. Korang komen je apa yang korang nak. Korang boleh kutuk host, tak ada hal lah. No hard feeling, tak ada hal punya kan. Kita bukan siapa-siapa, kita just nak membantu untuk share. Jangan anggap saya ni terlalu tinggi, jangan anggap saya ni terlalu berpengetahuan. Setiap orang yang saya panggil ni, saya pun dapat ilmu yang baru. So kita share sama-sama apa yang kita boleh buat, dan saya rasa ini adalah satu platform yang kita boleh educate orang. Dari segi berborak-borak macam ni kan, bergelak-gelak, kita cerita pasal panas, gosip pasal orang apa semua kan. Kadang-kadang best juga benda-benda macam ni kan. So untuk korang kat luar sana, jangan lupa keep on supporting us. Jangan lupa orang kata follow, komen, like, share. Mana-mana episod yang korang rasa sangat berguna kepada korang dan korang rasa benda ni bagus untuk di-share, share lah. Terima kasih banyak-banyak atas semua support. InsyaAllah kita berjumpa lagi di episod akan datang dalam Kongsi Talk Show. Assalamualaikum. So fresh. So fresh, so fresh.